好，大家下午好，很高兴今Selamat天能够sore,见面了。senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian. 那今天我所要分享的就是挑战人生。Hari ini saya akan membagikan tentang menantang hidup. 什么是挑战人生呢？Menantang hidup itu apa sih? 我们待会会解释啊。Saya akan menjelaskannya. 我给大家看那个，这是望远镜还是放大镜来的啊？Ini adalah kaca pembesar. 呀，好，我们先来了解什么是挑战人生。Sebelumnya kita harus mengerti dulu menantang hidup itu apa. 呀，从这个词，从这个短语开始，我们先来练习。Dari kata ini kita belajar lebih dulu. 呀，挑战人生是一个动词性的短语，它是短语来的，不是很长的，它是一个短语，Menan-挑战menan-人生。menantang hidup adalah kata yang pendek, bukan panjang. 但是它这个短语有主动性、有计划性、有创造性。Tetapi di dalam kata ini ada satu inisiatif, perencanaan, dan juga satu inovasi. 它是充满信心、追求未来、勇敢面对的短语。Dengan percaya diri mengejar masa depan juga berani menghadapi. 所以它的核心是主动的应战，并非被动承受的心理状态。Intinya adalah kondisi hati yang aktif menerima tantangan, bukan pasif menerima. 所以从这个挑战人生这个短语里面，我们大概就能够了解到，它的核心是主动应战，而 Jadi di dalam menurut ini adalah intinya adalah kita aktif menerima menghadapi tantangan. 它是一个心理状态的。心理状态就是从你心里所想象的、所要的、所想的、所要表达的一个短语。Adalah kondisi hati dari hati kita mengeluarkan hati yang siap untuk menerima menghadapi tantangan. 呀，挑战人生是面对人生未来的决定和挑战。Menantang hidup adalah tekad hati dan tantangan untuk menghadapi masa depan. 所以挑战人生是挑战未来，不是现在所面对的。Menantang hidup adalah menantang masa depan, bukan kehidupan yang sekarang. 啊，所以挑战人生不是人生挑战。Menantang hidup tidak sama dengan tantangan hidup. 人生挑战是人生道路上遇到的困难或挑战的事件。Tantangan hidup adalah kesulitan atau tantangan yang kita alami di dalam kehidupan kita. 那人生挑战是每个人都能经历的东西。Tantangan hidup adalah setiap orang dapat mengalaminya. 所以有一点不同在这里，挑战人生是你挑战你未来。Makanya tidak sama. Kalau menantang hidup adalah kita menantang masa depan kita. 人生挑战是现在你面对的，你如何去克服，如何去解决。Kalau tantangan hidup adalah sekarang yang kita hadapi, bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikannya. 我们一般的人都认为说，人生挑战是很普通嘛，每个人都会遇见的，会遇到的。Uh, Tantangan hidup adalah hal-hal yang umum kita 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 yang kita temui. 是，所以挑战人生就不同了。挑战人生是你挑战，你不是现在遇到的，是你未来还没有见到，但是你已经准备好怎么来挑战。Oleh karena itu menantang hidup adalah hal-hal di masa depan yang belum kita hadapi, makanya kita mempersiapkan dengan baik untuk menghadapinya. 对啊，我们再来看这个挑战人生，它是一种面向未来的建构性的思维。Menantang hidup adalah cara berpikir yang membangun menghadapi masa depan. 它建构性的思维就意思是说，你在思想上、在心理上，你要从头想到尾，整个建构的性，整个建构性，而不是一段就是了，是整个啊。
Cara berpikir yang membangun adalah kita selalu berpikir dari awal sampai akhir, bukan hanya setahap demi setahap. 对啊，他主动性在哪里呢？要把困难转化为锻炼的机会。Inisiatifnya di mana? Dia dari kesulitan dirubah menjadi kesempatan untuk bertindak. 他能够认识考验中每个环节挑战自己，而不是整个单单这个每个环节都要准备好怎么来挑战自己。Setiap bagian dari ujian dia dapat mengenalinya bagaimana untuk menantang diri sendiri. 所以他需要主动性，而不是被动的。Makanya harus aktif, bukan pasif. 那他要超过他自己现在所有的，Harus melampaui dari sekarang yang ada. 而是不是面对现在所有的，是你挑战你未来，你要超越你现在所有的，你应该怎么样去达到你的未来？Karena yang dihadapi bukan masa yang sekarang, tetapi masa yang akan datang. Makanya kita harus persiapan bagaimana menghadapi masa yang akan datang. 所以你会面对更多的困难，怎么样来转化成锻炼的机会？Makanya akan menemui banyak kesulitan dan kesulitan itu dirubah menjadi kesempatan untuk satu tindakan. 因此，他需要有一个计划性，Makanya ada satu perencanaan. 他要计划好人生的每一步，Merencanakan setiap langkah kehidupan. 他是为不确定性做好系统性的准备。Mempersiapkan secara sistematis terhadap hal-hal yang tidak pasti. 什么意思呢？Artinya apa? 因为我们未来都是不是很确定的，不是确定的未来，但是你一定要有主动的挑战，而且你要做好计划的每一步。Karena masa depan adalah hal yang tidak pasti, kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita harus aktif, ada aktifnya dan juga mempersiapkan semuanya dengan baik. 所以你不能一段一段的，你要整个环节的系统性。Maka satu circle itu harus dipersiapkan dengan baik, bukan setahap demi setahap. 它是有创造性的。Ada kreativitas, inovasi. 挑战性就是说，从没有的，你怎么样挑战？通过你的这挑战人生来达到你未来的人生意义。Inovasi itu adalah dari yang tidak ada, bagaimana kamu dapat mencapai yang ada. 当然呢，你要从这个困难中创造出来更有价值的人生意义。Makanya harus dari kesulitan itu kita harus menciptakan inovasi agar makna hidup kita lebih berharga. 这个创造性不是普普通通的， Inovasi ini bukan hal yang biasa. 不是人家或是说别人准备给你的， Bukan orang lain yang mempersiapkan untuk kita. 你自己要从困难中创造出来的。 Kita harus dari kesulitan menciptakannya sendiri, menginovasi sendiri. 创造就是说你现在没有的，完全没有的，你要怎么创造出来才是有价值的。 Inovasi adalah dari yang sekarang ini tidak ada, kita menciptakan sesuatu yang baru. 所以你面对的困难是什么？你要挑战，你要超越自己，要向自己挑战，要向你的弱项挑战，要向你的懒惰挑战，要有你的对学习方面你也是要挑战。 Makanya menantang hidup itu adalah kita harus baik-baik mempersiapkan seperti menantang kemalasan kita, menantang cara belajar kita, dan lain-lain. 所以挑战人生是面对着你的未来，而且你很多困难，很多要面对的，但是你需要有一个整个环节性，有一个系统性来准备。 Menantang hidup adalah dari kesulitan ini bagaimana kita mempersiapkan semuanya secara sistematis dengan baik untuk menghadapi masa depan kita. 也许说到这里，大家会感觉到比较模模糊糊这样子。 Sampai di sini apakah Anda sekalian masih merasa bingung? 当然，如果你没有经历过的，你就会感觉到模糊。 Kalau kalian tidak pernah mengalaminya, maka akan mengalami kebingungan. 一种挑战人生的经历不是很简单的， Menantang hidup bukan hal yang sepele. 你不单单是要下决心就是了， Kita harus mempunyai tekad hati.
你要去面对，而且你要去做，你要去实行，而且你不能够半途而废这样子的。Kalian harus menghadapinya, mempersiapkannya dengan baik, bukan hanya separuh jalan lalu berhenti. 所以这就是挑战人生。Makanya ini adalah menantang hidup kita. 好，我们现在来了解一下，我们每个人只有一次，人生只有一次。Makanya hidup manusia adalah hanya satu kali. 如果你能够做到，你人生只有一次，然后你就到天父那边去，那还比较好。Kalau kita mengetahui kita hidup hanya sekali, lalu kita akan kembali ke rumah Bapa, maka itu paling baik. 因为人生只有一次，所以你要好好的珍惜。Karena hidup hanya satu kali, maka kita harus benar-benar menghargainya. 所以在我的人生中，我知道我的人生只有一次，没有两次，Karena itu di dalam kehidupan saya mengetahui hidup hanya sekali, tidak ada kedua kali. 所以需要好好的珍惜。Makanya kita harus benar-benar menghargai hidup ini. 自我挑战也是说我们的挑战人生经历的，要自我挑战，而不是对别人挑战。你要自己对自己的挑战，才是挑战人生。Menantang diri sendiri adalah kita harus menantang diri sendiri, bukan menantang orang lain. Itu adalah menantang hidup. 这是我成家后的自我挑战。Ini adalah menantang diri sendiri setelah menikah. 呀，我成家后这个挑战，我成家以后，我一定要有自己的挑战，要怎么样？Setelah menikah saya sendiri mempunyai satu tantangan. Saya harus bagaimana? 我不知道我们同学们有自己的挑战吗？对自己的挑战不知道。Apakah kalian juga mempunyai tantangan? Saya tidak tahu. 有些人嘛，或者就是马马虎虎这样子，好了，等待你的命运就是了。Ada orang yang hanya hidupnya begitu-begitu saja, eh, kayaknya sudah nasib saya seperti begini. 自我挑战是对你自己会施加压力的，因为有计划，你要去执行。Menantang diri sendiri adalah memberikan satu tekanan kepada kita untuk benar-benar mempersiapkan semuanya. 那往往我们想起就好像很不舒服，为什么不获得自由呢？Eh, Kenapa kita tidak dapat hidup dengan bebas? 或者自由不是更好吗？Hidup bebas bukankah lebih baik? 那往往我们也是会想，上帝都会安排一切给我们嘛，是吗？Kadang kita berpikir Tuhan sudah mempersiapkan semuanya untuk kita, bukankah begitu? 但是神给我们智慧，给我们聪明，那是用来做什么呢？Tapi Tuhan mempersiapkan untuk kita, memberikan kita kepintaran. Itu semuanya untuk apa? 所以我自己认为说，如果你能够自我挑战啊，虽然对我们有压力，但是总而言之，比你没有挑战、自由自在的生活肯定会更好。Karena itu bagi saya, kalau kita dapat menantang diri sendiri, walaupun itu memberikan kita tekanan, tetapi lebih baik daripada kita hanya hidup begitu-begitu saja. 这是我成家后的挑战。Ini adalah tantangan saya setelah menikah. 第一嘛，我结了婚之后，我决定挑战自己，一生结婚一次。Setelah setelah menikah, saya menantang diri saya sendiri kalau menikah hanya sekali seumur hidup. 如果我没有决定说一生结婚一次，我会想很多次。Kalau saya tidak bertekad ya, menikah hanya sekali, mungkin saya bisa menikah beberapa kali. 那肯定有困难的嘛，Pasti akan ada menghadapi kesulitan. 肯定你要准备好，你要计划好如何去过你的人生，如何你去过你的夫妻的生活。Makanya kita harus mempersiapkan dan merencanakan dengan baik kehidupan suami istri. 啊，所以这个说你对自己有压力吗？肯定有压力的，因为什么呢？你已 Uh, 经有这个决定了。Makanya ini apakah memberikan saya tekanan? Pasti akan memberikan saya tekanan. 但是你做了决定，你的计划你要去执行，这个是对你有好处。Setelah memutuskan kita melaksanakannya dengan baik, itu memberikan manfaat bagi kita.
第二呢，一生工Yang kedua, 作一次。bekerja hanya sekali seumur hidup. 有很多人会笑说，为什么你就做一次？Banyak orang yang menertawai saya, mengapa kamu bekerja hanya satu kali aja? 真的，如果有好的选择，选来选去，选来选去，选来选去，选到怎么样，选到底，你还是一个工字就是。Eh, kalau banyak pilihan juga dipikirkan kita hanya menerima gaji saja. 是不是这样子？Apakah demikian? 同样是工作啊，Sama-sama bekerja. 但是我自己本身我就需要工作一次，Tapi bagi saya pribadi, bekerja hanya satu kali saja. 因为如果你自己已经给自己挑战，工作只有一次，你就会认真的好好的工作。Karena kalau kita sendiri memberikan kita tantangan bekerja hanya sekali, maka kita akan bekerja dengan baik. 因为你不会想说我是很聪明，我是很厉害，我有知识，我有经验什么，那你可以跳来跳去啊。Maka kita tidak berpikir, oh saya pintar, saya punya banyak pengalaman, maka akan pindah-pindah pekerjaan. 那别人很需要我，老板也需要 Orang 我，orang lain sangat membutuhkan saya. 所以我们就会跳来跳去。我们认为说自己很了不起，但是我自己认为说，怎么样？我的人生只有工作一次，Makanya kita dapat pilih-pilih pekerjaan. Tapi bagi saya pribadi bekerja hanya satu kali seumur hidup. 所以很不简单。Sangat tidak mudah. 但是我做到了。Tapi saya dapat melakukannya. 对，第三，人生只活一次，Yang ketiga, manusia hidup hanya satu kali seumur hidup. 我只要活一次，我不要活两次。Saya hanya mau 我 hidup 只 satu kali, 有 tidak 活 mau 一 hidup 次，dua 我知 kali. 道。那以前我还没有信主的时候，我是想着什么呢？虽然我有很多罪恶，很多这样的，这个那个这那个，只要我行善，我就可以再重生呢。那个重生以前是说你死了以后你会变成什么什么，你会变成一个好的人什么这个我没有想了，我就一次就是了，我只 Oh, 想活 sebelum 一次。saya sebelum saya percaya Tuhan, eh, banyak dikatakan kalau kita hidup bisa beberapa kali setelah meninggal hidup kembali menjadi apa. Tapi saya tidak mau berpikir demikian. Saya hanya berpikir hidup cukup satu kali saja. 其实嘛，你活着已经很辛苦了，你要多少次？一次就够辛苦了，是吧？Sebenarnya sekarang kita hidup sudah sangat susah. Mengapa kita harus mau hidup beberapa kali? 所以当你活一次，你只想说你界定你挑战你的人生就活一次，所以你要好好的活着。Kalau kita menantang diri kita sendiri, hidup hanya satu kali, maka kita akan hidup yang sekarang akan kita jalani dengan baik. 好，我继续下去。Akan saya teruskan. 我们要做到，我们要挑战人生，你要知道，你必须要有智慧的心。Untuk menantang hidup kita harus mempunyai hati yang bijaksana. 那我们从诗篇第90章第10节可以看到，我们一生的年日是70岁，若是强壮可以80岁，但其中所经花的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去了。Mazmur 90 ayat 11. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 所以，我们从这我们人生从圣经里面知道，我们的人生就有70岁。那这七 Dari 十岁，你 Alkitab 说长呢，也不长。dari Alkitab kita dapat mengetahui masa hidup manusia adalah 70 tahun. 70 tahun apakah panjang? 说短也不短。Bilang pendek juga tidak pendek. 但是你要知道，你70岁以后嘛，但到了80你就是劳苦愁烦。Tetapi yang harus kita ketahui, kita hidup sampai 70 tahun, selebihnya sampai 80 tahun adalah kesukaran dan penderitaan. 所以圣经告诉我们这个情况来讲，那你转眼就成空了，就一切没有了。Alkitab mengatakan, 你转眼成空，就一切都没有了。sekejap mata sudah berlalu.
所以当你还没有达到80岁的时候，80岁你过到了80的时候，你是劳苦愁烦。所以你在还没有到80岁之前嘛，你要怎么去活呢？Sebelum sampai umur 80 tahun yang dihadapi adalah kesukaran dan penderitaan. 所以你要准备好怎么样来挑战你的人生，让你的人生能活得有意义。Makanya kita harus mempersiapkan dengan baik untuk menantang diri kita sendiri di masa depan agar hidup kita lebih bermakna. 那如果到老的时候，已经老了，肯定身体衰弱，肯定会有一些劳苦愁烦，这个很普通了，我们已经很普通了，因为我们人生已经过去了，已经过得有意义了。Kalau badan sudah tua, pasti badan ini akan mengalami banyak kelemahan dan hidup jadi lebih tidak bermakna. 呀，好，所以我们必须知道，我们这段时间不是很长。我不知道你的年纪是多少了，我的年纪是差不多，你说差不多将近80吧，今年78了。所以对我来说Uh, 吧，非常重要就是你怎么爱惜你的光阴。Makanya sangat penting untuk menghargai waktu kita. 比如说我已经差不多要80岁了，我已经将 Saya 近 sudah 呀，saya sudah hampir 80 tahun. Nah. 已经将近要踏入了劳苦劳苦愁烦的阶段了，所以我非常珍惜这个时间，怎么样去利用它。Saya sudah di tahap kesukaran dan penderitaan, makanya saya sangat menghargai waktu-waktu ini. 所以我们不要怕劳苦愁烦，你要怎么活？所以你要有人生的计划，你要有你计划你的人生。Kita tidak usah takut kesukaran dan penderitaan, makanya kita harus punya satu rencana untuk menghadapi semuanya ini. 诗篇90章第12节，Mazmur 90 ayat 12. 求你指导我怎么数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 是不是我们不能算自己的日子呢？Apakah kita tidak dapat menghitung hari-hari kita sendiri? 啊，这个不是意思说你去算1、2、3、4、5，不是这样子。Bukan seperti kita menghitung 1, 2, 3. 这神给我们这个日子，已经是到了我们70、80，那这个年纪过了就很痛苦了，很辛苦的，肯定你的身体软弱了。但是我们怎么样来过日子呢？所以我们要有智慧的心来怎么算这个日子，怎么样过，怎么样过日子。Tuhan memberikan kita kehidupan sampai umur 80 tahun adalah kesukaran dan penderitaan. Makanya kita harus benar-benar mempunyai hati bagaimana menghadapi sisa hidup kita. 所以有智慧的心来数算，Dengan hati yang bijaksana menghadapi masa tua kita. 你有智慧的心，你就能够怎么样安排你的日子，怎么样计划你的人生，怎么样你做你人生的计划。Dengan hati yang bijaksana kita dapat merencanakan dan mempersiapkan masa tua kita. 那智慧从哪里来呢？Hati yang bijaksana datangnya dari mana? 箴言第2章第6节，因为耶和华赐人智慧，知识和聪明都由他的口而出。Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 而不是自己的，而不是自己的智慧、自己的聪明。Bukan dari kepintaran dan kepandaian kita. 80岁了，肯定你会有病，不要说80，我现在70多岁都有很多病了，不是这个就是哪 Umur 个老了，肯定会有病的。umur 80 tahun pasti banyak penyakit. Sebelum saya sendiri 78 sudah mempunyai sakit ini dan itu. 所以我们用智慧的心来想，来思考我们的人生。Makanya dengan 老的肯定会有，这年轻的时候你要做些什么，所以你要安排好。Makanya dengan hati yang bijaksana ini kita benar-benar merencanakan masa tua kita. Kalau masih muda, mungkin tidak begitu. 所以有时候我们年轻的时候嘛，就是平平安安的过日子，有 Kalau 吃有穿，就认为很够了。kalau masih muda kita menikmati hidup dengan damai. 所以很简单的过日子，但是你还没有到老的时候，你还不知道。
Kita kalau belum hidup sampai tua, kita belum tahu. 所以当我年轻的时候，我的想法就不同了，我一定要挑战我的人生。Di waktu saya masih muda, pola pikir saya tidak sama. Saya harus menantang diri saya sendiri. 我知道老会痛苦，Saya tahu kalau sudah tua pasti akan menderita. 但是年轻的时候我要尽量做好我的人生。Tapi di waktu muda saya sudah mempersiapkan dengan baik untuk masa depan saya, masa tua saya. 所以挑战人生对一个人是很重要的，Makanya menantang hidup bagi seseorang itu sangatlah penting, 但是不简单。tetapi tidak mudah. 好，我们接下去。我的挑战人生，第一个就是一生只结婚一次，这个圣经里面都有的。啊，Tantangan 也 diri saya 啊，adalah seumur hidup hanya menikah satu kali. Di dalam Alkitab juga mengatakannya. 马太福音第19章第4节到第6节，Matius 19 ayat 4 sampai 6. 耶稣回答说：那起初造人的造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体了。所以神配合的人不可分开。Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 对，这里我所说的是我挑战我的人生，结婚一次。其实这个挑战已经是从圣经里面、神话语里面已经告诉我们，人生只能结婚一次，不能分开。Sebenarnya Sebenarnya saya menantang diri saya sendiri kalau seumur hidup menikah hanya sekali. Tetapi sebenarnya ini di dalam Alkitab sudah dikatakan kalau menikah memang hanya satu kali, tidak boleh diceraikan oleh manusia. 啊，说起来容易，但是有很多人，圣经是结婚一次，但是不一定他的心里决定说要结婚一次就是了。Dengan mulut gampang mengatakannya, tetapi sebenarnya dia menikah hanya sekali, tapi dalam hatinya mungkin tidak demikian. 容易吗？不容易。Apakah gampang? Tidak gampang. 这样，所以你要有一个决心，你要去决心怎么样去做好你的准备。Makanya harus ada satu kebulatan tekad bagaimana mempersiapkan ini semua. 我相信大家都是有经验，这里多数是成年的，都是成年跟有的年纪跟我差不多，有的也比我更老了啊。大家都知道，确实不 Saya 简单。Saya percaya kalian semua pasti sudah mengalaminya karena beberapa yang di sini ada yang lebih tua dari saya dan semuanya di sini adalah orang dewasa. Pastinya tidak mudah. 很多人很有信心说结婚一次，但是你要结婚，一次是要有意义的结婚，而不是说因为圣经说了一次我吃一次，但是你过得不开心，那就不好。Banyak orang yang dengan percaya diri mengatakan saya menikah hanya satu kali, tetapi bukan hanya menikah dengan satu kali, kita juga harus bahagia. Karena对，Alkitab mengatakan menikah hanya satu kali, terus kita tidak bahagia. 如果你结婚一次，但是你不开心，你每天烦恼，每天吵架，但是不离婚，你不什么，那你认为好吗？Kalau kalian menikah hanya satu kali tetapi tidak bahagia, setiap hari bertengkar, untuk apa? 那你没有70还没有80，你就很痛苦了。Sebelum umur 70 tahun, 80 tahun pasti akan sengsara. 第二，我是决定一生只做工作一次，只工作一次。Saya memutuskan seumur hidup hanya bekerja satu kali. 这是我自我的挑战。Ini adalah tantangan bagi saya sendiri. 从我开始工作的时候，我就决定这样子。Di waktu saya mulai bekerja, saya sudah mempunyai pemikiran seperti ini. 我看到工资，大家看到这个工资啊，这个工资我花完钱了，
这个工字是上面的画，下面的画，中间一竖，你看到吗？这个是弓。Aksara aksara kong ini atasnya garis vertikal, bawahnya juga vertikal, yang tengahnya horizontal. 啊，但是你可以注意到这个弓字上面是短，下面是长，Atasnya pendek, bawahnya panjang. 所以我们的领导不多的，但是我们下面的这样很多事情要我们去做的，很多人我们要去接触的。Pimpinan kita tidak banyak, tetapi di bawah kita banyak hal yang harus dilakukan, banyak orang yang harus kita temui. 我们是被架在中间的，Kita terjepit di tengah. 是吧？你不能脱离，不能脱离，Kita tidak dapat lepas dari hal ini. 因为我们在工作上就是上面下面，我们是在中间，我们要去做，要去听，要去执行，都是架在中间的。Di dalam pekerjaan kita berada di tengah. Kita harus mendengarkan dan juga harus bekerja dengan baik. 所以做工来讲，这个工字我们可以了解到，其实工作就是很不舒服，但是你一定要去做。Dari aksara huruf kong ini sebenarnya kita tahu kalau bekerja itu tidak enak, tetapi kita tetap harus bekerja. 但是很多人都认为说，工字就像工字不出土，有人也这么说。Banyak orang yang mengatakan kalau orang yang menerima gaji tidak bisa sulit berhasil, sulit 对，menjadi kaya. 因为如果工字出土的意思是什么呢？工字如果你出土就是说你死了才能够吐，才能够出土。这工字就出头，就是你死了。Kita dapat berhasil kalau kita sudah meninggal. 他是这样子说，这工字如果出土了，这个工字中间这一画如果刨出来了，说明变成土了。变成土是什么意思呢？就是死了。Karena huruf kong ini kalau yang garis eh, garis yang tegak lurusnya itu tembus ke atas, maka akan menjadi do tanah, yang artinya kita meninggal, 呀，马蒂。kita mati. 所以你工作的时候，你就要认真好好的做，Di waktu kita bekerja, kita harus melakukan dengan baik. 不要认为说你很厉害了，你比别人聪明了，甚至你比你的领导更厉害了。我告诉你，工字不出土的，你不要乱吐出来呀。Walaupun kalian merasa pintar, lebih pintar dari pimpinan, tapi jangan sampai jangan sampai ngawur, karena yaitu nggak bisa tembus ke atas. 你给呀，好像说我比你厉害了，你是老板，我比你厉害，你没什么了。我们把我们的领导看成这样子，认为自己很聪明是吧？我告诉你，你要变成土了。Misalnya ada bos kita dan kita lebih pintar dari bos, tapi kita tidak dapat melampauinya. Kalau melampaui maka akan jadi mati. 但是我们在工作上，这个工作，如果我们好好的做，认真的做，尽心的做，就是上帝告诉我们说，你要全心全意的做，你要呃很甘心的做事，就什么呢？你做得好，你的功越来越大。虽然是功，但是大的功；虽然是小，但是小的功。但是我们的功是越来越大。如果超过你吐吐过这个公式啊，你就变成土。所以我们如果把来讲没关系，攻还是攻，但是懂。Esther，你来。Meeting 到了，是断断续续。嗯，没关系，你继好，续好了。没关系。Ya, Bapak nih, Fani ya. Jadi kung Ah, ini adalah satu huruf radikal kerja. Artinya kerja, kerja besar juga kerja, kerja kecil juga kerja. Nah, namun kalau kita di dalam kung ini kita kerja dengan sepenuh hati, dengan sesungguhnya, jangan terlalu nongolin pribadi, emosi, kehebatan diri kita sendiri.
kita juga bisa mendapatkan kerja yang berhasil. Artinya, kita punya kung itu pekerjaan kita semakin lama semakin besar karena kita kerja dengan baik. Tetap kerja, tetap kung, tapi gajinya kung C-nya juga gede. Nah itu tetap sama ya. Jadi nggak harus nonjolin sampai dia menjadi tanah ya, nggak perlu ya. Nah, 好，我们继续呀。这个圣经告诉我们说什么呢？传道书第9章第4节，Pengkhotbah, ya, Pengkhotbah 9 ayat 10. 凡你所当做的事，要尽力去做啊，要尽力去做，因为在你所必须去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? 所以在工作的时候，我们了解这个情节，我就知道了。这个工字，这工字就是你要好好的做，尽力去做，因为在阴间没有工作做了。Makanya di waktu kita bekerja, kita harus melakukan dengan baik, karena di dunia orang mati kita tidak ada pekerjaan lagi. 所以，亲爱的同学们，我们在工作上，包括我们在服饰上，嗯、在工作上、事业上，在服饰上也是一样的，不能随随便便，不能随随便便。Oleh karena itu, di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam pelayanan kita, kita tidak boleh asal-asalan. 你要尽力去做，Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. 对吧？耶稣也是告诉我们要尽心、尽意、尽性来服侍，Di Alkitab ada mengatakan kita harus melakukannya dengan segenap hati, sekuat tenaga. 对吧？都是一样的，在服侍上、在工作上都是一样。你要尽心尽意，因为你到阴间去了，什么都没有了。Ya, baik itu di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan, kita harus melakukannya semuanya dengan sepenuh hati dan segenap hati. Karena setelah kita sampai di dunia orang mati, kita tidak melakukan semuanya itu. 所以这节经节嘛，这个传道书第9章第10节对我很大的鼓励，也是很大的启动。Maka ayat Alkitab ini, Pengkhotbah 9 ayat 10, memberikan satu dorongan kekuatan untuk saya. 所以做什么事情都要很认真去做。 Melakukan segala hal, kita harus melakukannya dengan benar-benar. 宁可一生做一次工，但是你要成功。怎么样，老师？宁可我们一生做一次工，但是做了能成功。这个我不知道，老师。Ya, lebih baik kita kerja semua hidup kerja sekali, tapi kerja sekali itu bisa sukses, bisa berhasil. Ya, hal. Ya, 成功 itu berhasil. Ya. Jangan 我们不要做很多很多的工，但是做了不成功。我们想自己做，也做了不好，要做老板的不做不好，做工又做不好，那就很糟糕了。 Kita jangan melakukan banyak hal tetapi tidak dilakukan dengan baik, tidak ada yang berhasil. Jadi bos pun tidak melakukan dengan baik. 所以如果我们好好的做来讲，神会安排一切，神的美意都是对我们很好的。你公事做得好，你成功了以后吗？你不要怕，上帝会帮助你，让你能够创业。 Kalau kita di waktu bekerja dengan orang, kita sudah melakukannya semuanya dengan baik, Tuhan akan mempersiapkan kita untuk bisa mendirikan usaha sendiri. 要不然我们在工作上一个工都打不好，你要出来是吧？你变成土了。但是如果你的工好好的做来讲，你不要怕，上帝会帮你创业的。 Di waktu kita bekerja dengan orang, kita tidak melakukannya dengan baik. Maka kalau kita keluar, maka akan menjadi tanah. Tetapi kalau kita melakukannya dengan baik, maka Tuhan akan mempersiapkan hal yang lebih baik untuk kita. 所以我自己的挑战是做一次工够了，好好的做。 Makanya tantangan 好好 bagi 的 diri 做， saya 做到你 hidup 自己 hanya 成功。 bekerja 你 satu 成功 kali. 了以后，你成功了以后，包括你的成功，不是单单是工作上，你的家庭方面都做得好，那你就有希望能够成为做一个企业家了。
Di waktu kita berhasil bukan hanya di pekerjaan tetapi juga di kehidupan rumah tangga, maka kita akan menjadi Ya, pengusaha ya，ya menjadi 啊 pengusaha. 呀，如果一个工都打不好，每天是吧，乱七八糟的这样子，在家庭也吵吵闹闹的，怎么去做什么生意呢？是吧？打工都打不好，还做什么呢？Di waktu kita bekerja kita tidak melakukannya dengan baik, di rumah juga bertengkar terus, kita mendirikan usaha juga tidak ada gunanya, pasti tidak akan berhasil. 倒不如一生做一次工，好好的做，做到你成功比较好吧。Di kehidupan sekarang ini kita hanya bekerja satu kali, tetapi kita bekerja dengan baik sehingga sampai berhasil. 呀，所以当做的事就要尽力去做。Di waktu kita melakukan sesuatu, kita harus mengerjakannya dengan segenap tenaga. 所以很多人说，林老师，你的人喜欢完美， Banyak orang mengatakan saya suka dengan kesempurnaan. 呀，但是我不是这么想啊，但是我应该做的，我要尽量去做。Saya tidak berpikir demikian, tetapi saya dapat melakukannya, saya harus melakukan dengan baik. 我不喜欢随随便便，Saya tidak suka yang asal-asalan. 我就是认真去做，虽然还不知道能成功还不能成功，但是我一定要好好去做，Walaupun saya tidak tahu akan berhasil atau tidak, tetapi saya melakukannya dengan segenap hati. 因为我知道我对我自己的人生我要挑战，Karena saya tahu terhadap diri saya sendiri, saya juga harus punya tantangan. 我要管好我自己，Saya harus mengatur diri saya sendiri dengan baik. 我不能管好我自己，随随便便我怎么去管别人？Kalau saya tidak dapat mengatur diri saya dengan baik, bagaimana saya dapat mengatur orang lain? 所以往往就是呢，人家说你这样子做来讲，你活得不开心啊，很辛苦啊。Maka banyak orang yang mengatakan pada saya, kamu kalau hidup seperti ini, maka kamu akan menderita. Hidupnya tidak bahagia. 但是我感觉到我很开心啊，Tapi saya merasa saya bahagia, saya senang. 我可以把一年半年的时间都安排好了，Eh, Setengah tahun yang akan datang, saya sudah merencanakan semuanya dengan baik. 所以我要这样子。如果不然来讲，我明天想到这个改了，后天想到这个改了，下个月想，哎，就改来改去，改来改去，改来改去，这样像什么样子？Karena kalau tidak, saya nanti besok merubah lagi. Bulan depan saya merubah lagi. Terus berubah. Jadinya seperti apa? 所以刚才说的，你要挑战人生，你要有工作的计划，而且你要主动啊，你要主动，你要 Eh, 有工作计划，makanya, 而且你要去做它。makanya kalau kita sudah punya, kita menantang hidup kita sendiri, kita harus aktif dan juga mempunyai satu perencanaan yang baik. 所以同学们，这是我个人的想法，Ini adalah 我 cara 个人 berpikir 想 saya pribadi. 不一定适合你，不一定，Belum tentu cocok dengan kalian. 因为个人的想法、个人的生活、个人的心态都不同。Karena cara berpikir saya, kehidupan saya, dan juga sifat saya, semua orang kan tidak sama. 我不认为说命长就是好，Saya tidak bilang kalau umur panjang itu baik. 因为人老肯定有病的， Karena orang kalau sudah tua pasti ada penyakit. 你活得长好吗？你长你就会有病了。Kalau umurnya panjang pasti ada penyakit. 那如果你命短来讲，或者不长来讲，你又感觉到你是短命鬼又不好。 Tapi kalau umur kita pendek, kita akan berpikir hidup kita sangat pendek sekali juga tidak baik. 对我来说，长短不是一回事，主要是你怎么样挑战你的人生，你要活出有意义。 Bagi saya umur panjang atau pendek tidak ada masalah, tetapi yang penting bagaimana kita hidup dengan penuh makna. 因为你的命是掌握在神的手中，不是我们能够决定的。 Karena umur kita ada di tangan Tuhan, bukan kita sendiri yang menentukan. 要做的好不好，我们自己很重要，而不是说神会安排的。 Untuk melakukan segala sesuatu dengan baik atau tidak, itu adalah dari kita sendiri, bukan Tuhan yang menentukan. 所以上帝告诉我们说，你要当做的事，你要尽力去做。
而不是等 Karena itu 我。karena itu Tuhan berkata, di waktu kalian bekerja, bekerjalah dengan baik, bukan dari saya yang menentukan. 你要等吧，等死吧。Kalau terus menunggu, ya menunggu sampai mati. 好，我们继续下去啊。这公式大家知道的，所以我们知道这公式很简单，但是做起来不简单啊。Bekerja itu adalah huruf huruf kong ini sebenarnya sangat simpel, tetapi untuk melakukannya tidak segampang itu. 所以只做一次就是了，不要太多。Karena itu hanya bekerjalah satu kali, jangan terlalu banyak. 好，第三的是人生只活一次，Yang ketiga adalah kita hidup hanya satu kali. 因为我知道我人生我界定只活一次，所以不考虑活第二次，一次就是没有第二次。Karena saya tahu hidup hanya satu kali dan tidak pernah berpikir untuk hidup yang kedua kali. 很多人都认为说有第二次，第二次。对我来说，人活着你要珍惜，就是说你不要把它当做有第二次，只有一次。Banyak orang yang mengatakan masih bisa hidup untuk kedua kali, tapi bagi saya hidup hanya satu kali, maka harus benar-benar dikerjakan dengan baik. 所以什么事情来讲，对我在工作上，在婚姻上也是这样子。你只有一次，你就没有第二次。但是你只有一次，你就是给你最好的机会了，没有了。Di dalam pekerjaan ataupun di dalam pernikahan juga begitu. Hanya satu kali, tidak ada kedua kali. Maka di waktu ada kesempatan, lakukanlah semuanya dengan baik. 所以你界定一次，就是说你要掌握好，你要把握，你要趁这个一次，你就怎么好好去珍惜它，好好去做。Kalau sudah memutuskan semuanya hanya satu kali, maka kita harus benar-benar bisa menghargainya dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. 你要知道你为谁而活，要怎么活，如何来面对。Kita harus tahu kita hidup untuk siapa, bagaimana kita hidup, dan bagaimana menghadapi hidup ini. 而每个人的生活都一样的，一样面对的，什么事情都差不多一样的，每个人的生活都一样的。Setiap orang hidup pasti mengalami banyak hal yang sama. 也差不多一样。但是你要为谁而活呢？Tetapi kita mau hidup untuk siapa? 你想过吗？Apakah kalian pernah berpikir, 如果为了自siapa kita hidup? Apalagi kita sudah menikah, 你要为谁而活？好，你要怎么活呢？怎么活？mau hidupnya bagaimana? Ya kan? Kadang-kadang gampang, maka kadang-kadang kita tidak melihat 要怎么活，随随便便嘛，过日子就可以了嘛，是吗？有的吃有的穿就够了，是不是这样子呢？apakah kita asal-asalan hidup, ada makan, ada baju yang dipakai, ya seperti begitu saja. 那家家户户看起来都是一样的，Rencia semua? 家家户户ya setiap keluarga juga hampir Oh, sama kelihatannya。ya, setiap keluarga hampir sama. 但是有的家庭，有的人过得很好，有的家庭过得很好，有的又过得不好，为什么会这样子呢？Ada keluarga yang hidupnya baik, ada keluarga yang hidupnya kurang baik. Kenapa demikian? 啊，所以你要为谁而活，尤其是我们自己 Kita hidup untuk siapa? Terutama untuk diri sendiri. 呀，你要怎么活，你要如何来面对？Kita bagaimana hidup kita ini bagaimana dan bagaimana kita menghadapi hidup kita. 所以我们自己要考虑好，你就 Kita 活一 harus 次， kita harus memikirkannya dengan baik karena kita hidup hanya satu kali. 你不能够告诉你的老板说来世我们再来帮助你，来世我来才做好它，没有的，一次。Kita tidak dapat mengatakan pada bos kita di kehidupan yang akan datang saya akan kembali bekerja kepadamu. Tidak mungkin. Hidup hanya 还是 satu kali. 还是对你的爱人说，对你的太太、对你的丈夫说啊，对不起，对不起，我下生来生再来爱你，再来珍惜你。Walaupun terhadap pasangan kita juga tidak bisa demikian. Nanti di kehidupan yang akan datang saya akan benar-benar menyayangi kamu.
没有第二次。Tidak ada yang kedua kali. 所以你知道，只有一次，你就好好去珍惜它，要怎么去活，怎么去来面对。Karena tahu hanya satu kali, maka kita harus benar-benar menghargainya. Bagaimana menghadapi hidup ini? 好，那人生是有限的，刚才我们说了，70岁、80岁的，那还是有时，所以你要计划好你的人生。Hidup ini terbatas. Tadi kita sudah baca hanya sampai 70-80 tahun. Makanya segala sesuatu ada waktunya, kita harus merencanakan dengan baik. 不能随随便便，Tidak boleh asal-asalan. 你要珍惜时间，Harus menghargai waktu yang ada. 时间一过了，不能再倒退了，时间不回来的，Kalau waktu sudah berlalu tidak dapat kembali. 所以你要珍惜你的生命，爱惜你的时光。Harus benar-benar menghargai hidup kita dan juga menghargai waktu yang ada. 你要盼望好你未来的人生。Kita harus hidup dengan pengharapan. 所以，亲爱的同学们，我们做人应该怎么办呢？对，我自己的想法就是说，你一定要有计划人生。如果你不能来讲，你最低限度也要怎么来挑战你的人生。Kita hidup ini harus bagaimana? Terutama kita harus merencanakan hidup kita. Kalau tidak, ya kita harus punya tantangan terhadap diri kita sendiri. 那计划人生不是幻想，它不是幻想，它是盼望中的计划。Merencanakan kehidupan kita bukanlah imajinasi, tetapi adalah rencana yang penuh dengan pengharapan. 但是你要以人生的计划去完成你的目标。Kita dengan hidup kita untuk benar-benar melaksanakan, benar-benar mendapatkan masa depan kita. 所以你要去做它，要去按照你的计划人生，你要怎么去执行去完成它。Berdasarkan rencana-rencana kita, kita harus melakukan semuanya dengan baik. 啊，我这个给大家一个例子，就是说我的人生的计划啊，我的计 Ini 划人，adalah contoh rencana saya. 我孩子读高中的时候，我就承诺他可以选择到国外读书，你要读学士还是硕士都可以。Di waktu anak saya SMA, saya berjanji kalau mereka kuliah S1 atau S2 bisa kuliah di luar negeri. 那其实那个时候嘛，我在工作，薪水很小， Sebenarnya waktu itu saya masih bekerja dengan orang lain, gaji saya kecil. 如果你想当时的薪水来给他们到国外去读书，不可能的事。 Kalau hanya mengandalkan gaji tetapi bisa menyekolahkan anak sampai di luar negeri adalah tidak mungkin. 但是时间还有啊，因为他们读高中还没有读完呢， Tetapi karena masih ada waktu, mereka masih SMA dan belum menyelesaikan SMA, 所以你有时间。 makanya kita mempunyai waktu. 那在这个时间里面，你要怎么去安排你的工作、你的收入、你的开销什么，你都要节省下来，为了达到你的目标。 Di dalam waktu ini kita harus bisa merencanakan bagaimana menambah pendapatan, mengurangi pengeluaran, dan juga untuk mencapai tujuan kita ini. 那有这个目标以后嘛，我们就做好我们的计划。 Karena punya tujuan, maka kita dapat merencanakan segala sesuatunya dengan baik. 另一方面，我们给孩子他们一个希望， Di lain hal, kita juga memberikan anak-anak satu pengharapan 让他们能够认真好好的学习， agar mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh. 他们能够看到父母亲给他们的寄托是什么，给他们的一个希望是什么呢？他就能够尽量的去争取。 Mereka dapat melihat harapan orang tua terhadap anak-anak itu apa, sehingga mereka benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik. 啊，孩子念大学的时候，我已经界定工作到50岁。孩子念大学的时候， Di 我 waktu 界定 anak 工作 saya 到50岁。 di waktu anak saya kuliah, saya memutuskan hanya bekerja sampai umur 50 tahun. 那个时候我已经算了，如果我工作到50岁，我的孩子差不多大学要毕业了。 Di waktu itu saya sudah menghitung dengan baik, kalau umur saya sampai 50 tahun, anak saya sudah
kuliah sudah mau selesai. 啊，那我要自己出来创业，Setelah itu saya akan memulai usaha sendiri. 但是不是说要出来创业就离开公司，不是的，Tetapi saya bukan karena ingin mendirikan usaha sendiri lalu meninggalkan pekerjaan saya yang lama. 一定要到时间。Harus ada waktunya. 啊，到了时间50岁了，我就考虑出来了。Sampai di umur saya yang ke-50 saya mulai memikirkannya. 那为什么为孩子预备好基业呢？为什么要为自己老年做好打算呢？Mengapa saya harus menyiapkan fondasi untuk anak saya dan juga untuk masa tua saya membuat perencanaan. 我们的孩子不一定会跟着我们在一起，也不一定会继承我们的基业，不一定我们的事业不一定他能够，他需要不一定。Karena anak kita belum tentu akan mengikuti kita terus sampai tua dan lagi belum tentu mereka bisa meneruskan pekerjaan kita. 但是你要预备，Tetapi kita harus menyiapkannya. 如果你有预备，他们不要来讲是另外一回事。但是如果你没有预备，他们怎么会有呢？ Kalau kita sudah mempersiapkannya tetapi mereka tidak mau, itu adalah hal lain. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkannya, mereka bagaimana? 那最低限度你为自己的老年做好打算。 Yang paling penting adalah kita terhadap masa tua kita mempunyai satu perencanaan yang baik. 因为我们工作来讲，工资不出土，也的意思是说什么？你工作有限制性的，有退休的时间，有年纪的，到了年纪你就不能工作了。 Karena kalau kita bekerja dengan orang itu semua ada batasannya. Kita bisa sampai di usia pensiun, setelah pensiun kita tidak akan mendapatkan gaji. 那个时候你要怎么办呢？ Di waktu itu kita harus bagaimana? 比如说你55岁还是60岁，你退休了，Contohnya kalau di umur 55 atau 60 tahun kita pensiun. 那退休以后谁来给你薪水？给你谁来养活你呢？ Setelah pensiun, siapa yang memberikan kalian gaji? Siapa yang menghidupi kalian? 那如果你身体好没关系啊，还可以啊。Kalau badan kalian sehat, nggak ada masalah. 呀，虽然是生活费用，但是如果你身体不好，你达到了70岁、80岁，病多了，那个时候没人给你费用，医疗费，你怎么办呢？ Kalau tubuh kalian tidak sehat sampai 70 tahun, 80 tahun banyak penyakit dan tidak ada yang memberikan uang untuk pengobatan, nah kita harus bagaimana? 所以你要为你自己想， Makanya kita harus memikirkan diri sendiri. 不能够说我退休以后神会带领我，也会保守我。 Jangan bilang kalau kita sudah pensiun nanti Tuhan akan memimpin kita dan melindungi kita. 神是照顾我们，这是照顾我们的灵命、生命，他照顾我们，但是我们的生活你要自己去想。 Tuhan itu menjaga kehidupan rohani kita, tetapi untuk kehidupan kita di dunia ini kita harus memikirkannya sendiri. 你不要连累其他的人， Jangan jangan yenle itu jangan jadi beban untuk orang lain ya, maupun jadi untuk beban untuk orang lain ya.呀，因为孩子们有孩子们的痛苦，他们有他们的辛苦， Karena anak dia punya kesusahannya sendiri. 所以我打算这样子，是说我创了业成功不成功是另外一回事，但是我一定要创业。 Karena itu saya berpikir mendirikan usaha sendiri berhasil atau tidak ada masalah, tapi saya pas berusaha. 但是我可以从创业开始，我就好做好计划，怎么做，怎么做，怎么做，怎么做，安排好。 Tapi dari mendirikan usaha sendiri, saya sudah bisa memikirkan saya harus bagaimana. 不能随随便便说一定困难的时候就关掉它就不做了，不可以的。 Tidak asal-asalan kalau menemui kesulitan maka saya akan menutupnya. Tidak boleh begitu. 因为计划人生是面对困难来创造新的。 Karena merencanakan merencanakan kehidupan kita adalah dari kesulitan kita bagaimana menghadapinya. Ya, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang lebih baik dari semula. 所以我考虑说，
有这个计划来讲，我计划60岁以后我可以公司退休，Karena itu saya memikirkannya di waktu umur 60 tahun saya sudah bisa pensiun. 有更充足的时间来学习，Lebih banyak waktu untuk belajar. 也可以有更多的时间来服侍，Lebih banyak waktu untuk melayani. 可以来 BNB 教书。Boleh di BPMP mengajar. 如果没有自己创业，如果没有自己的公司，如果我不退休来讲，我怎么有时间来呢？Kalau saya tidak mempunyai pekerjaan sendiri, saya tidak pensiun, maka apakah saya punya waktu untuk hal-hal ini? 虽然多困难，Walaupun menghadapi banyak kesulitan, 我相信我们在座的弟兄姐妹都有很多这个情况，想要服侍主，但是又脱离不开工作上、事业上等等，很多这样子的情况。saya percaya kalian semua pasti banyak menghadapi ingin melayani Tuhan, tetapi juga terhalang oleh pekerjaan kita. 啊，所以需要有一个计划。Makanya harus ada satu perencanaan. 2005年教会开始成立华语堂，我们的教会Di tahun 2005, gereja mendirikan kebaktian bahasa Mandarin. 我开始参与服侍，也开始参与辅导教会的华语补习班，Saya mulai ikut pelayanan dan membimbing les bahasa Mandarin di gereja. 因为我已经退休了。Karena saya sudah pensiun. 如果我还没退休就不能了，Kalau saya belum pensiun, maka tidak bisa. 如果我还在工作也不能了，Kalau saya masih bekerja juga tidak bisa. 很辛苦的。Pasti akan susah sekali. 那2008年我在开始复试的时候，华语教会复试的时候，2008年我参加了厦门海外课程。Di tahun 2008 ketika saya sudah mulai ikut melayani, saya ikut kursus di University Xiamen. 我读5年，读完文学硕士，学士，Saya menyelesaikan S1 dalam 5 tahun. 5年，5 tahun. 不是像 BBMP 1年就是了，半年就是了，5年。Kalau di BPMP hanya setengah tahun, 1 tahun, tapi ini 5 tahun. 因为我有时间呢。Karena saya mempunyai waktu. 那2009年我开始在拉麦 TV 分享奇妙的汉字。Di tahun 2009 saya di TV Damai membagikan tentang keajaiban aksara Mandarin. 我还有时间写书，写奇妙的汉字。Saya juga ada kesempatan untuk menerbitkan buku 因为我有时 keajaiban. 间呢， Karena saya punya waktu. 因为我读了厦门大学出来以后嘛，我有很多时间可以学习，不断的学习。Setelah saya menyelesaikan di University Xiamen, saya masih punya kesempatan lain untuk belajar. 那2020年我创办了 BPMP，Di tahun 2020 saya mendirikan BPMP. 所以如果我没有这个安排，没有这个计划人生来讲，我永远达不到的。Kalau saya tidak membuat perencanaan lebih dulu, maka selamanya tidak akan tercapai. 所以这个云端课程开始的时候，我自己要编写材料，自己要操作。一开始自己教了3个课程， Kursus online ini saya menulis materi sendiri, mengoperasikan sendiri, dan juga mengajar sendiri. Pada awalnya masih 3 mata pelajaran. 我要自己批改作业啊，作业都自己要批的。 Saya harus memeriksa sendiri tugas-tugas PR mereka. 到了第2年才逐步有年轻的老师来帮助我。 Di tahun kedua baru secara bertahap ada guru-guru yang muda yang mau membantu saya. 所以这个是我本身的，从计划人生中实现出来的。 Ini adalah rencana saya pribadi yang sudah bisa terwujud. 所以我很想说，如果我们有计划人生，能够好好的把我们人生计划实现出来，那是最好。 Kalau kita sudah mempunyai rencana-rencana di dalam kehidupan kita dan dapat dilakukan dengan baik dan bisa dicapai, itu adalah hal yang sangat baik. 很多人就告诉我说，林老师不简单，这个不容易的。 Banyak orang berkata kepada saya, Lin Laosi ini sangat tidak mudah. 对呀，本来就是不容易嘛。
memang asalnya tidak mudah. 但是你不要限制你的人生啊，你不要限制你自己啊。Tapi jangan batasi kehidupanmu, jangan membatasi diri sendiri. 很多人不是因为不能，自己不要，Banyak banyak orang bukan karena tidak bisa, tetapi tidak mau. 限制他自己，这个不要，那个不要，那个不要，Dia membatasi diri sendiri, ini tidak mau, itu tidak mau. 所以变成一个不能，那个不能，全部都不能了。Karena tidak mau maka menjadi tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak bisa. 所以不要限制自己，Jangan batasi diri sendiri. 但是你要做挑战你的人生。Tetapi kita harus menantang terhadap diri kita sendiri harus mempunyai tantangan. 腓立比书第9章第13节，我靠这Kita Filipi 4 啊，ayat 13. 我靠这那加给我力量的，凡事都能做。Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 对，所以不要怕。Makanya nggak usah takut. 那这是今天我的分享，那我要献给大家一首诗歌，希望大家会喜欢。神给我们丰盛的生命，给大家丰盛的祝福。